Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan belajar tajuk 15.3. Tajuknya kita head ataupun dalam bahasa Inggerisnya menstrual cycle. Okey. So kita perempuan kita kena tahulah kita punya kitaran head ni. Okey, so apa maksud kita head? Kita head melibatkan pembentukan usid sekunda dan perubahan ketebalan endometrium mengikut satu kitaran. Okey, so dikata kita head ni melibatkan pembentukan usid sekunda. Okey, so dalam kita head ada pembentukan usid sekunda dan perubahan ketebalan endometrium mengikut satu kitaran. So dalam satu kitaran head, ketebalan endometrium tu akan berubah-ubah. Okey. Dan dalam kitaran ini, endometrium menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah. Okey, so dalam endometrium tu ada banyak salur darah. Ini adalah persediaan endometrium untuk penempelan embrio. Okey. Sebenarnya dalam sains form 1 pun awak dah belajar tentang kita head ni. Okey, itu pun kalau awak ingatlah. Okey, so saya lukiskan. Okey, ini uterus. Okey, so pada dinding uterus tu ada endometrium. Okey, ada endometrium. So endometrium ni ketebalan dia berubah-ubah. Okey, so bila dia akan jadi tebal apabila ada persenyawaan. Okey, so contoh ada sperma yang masuk melalui faraj. Okey, so ni sperma. So bila ada sperma yang masuk melalui faraj, contoh dia akan pergi ke tiub falopio dan berjumpa dengan usid sekunda. So bila dia berjumpa ataupun bercantum dengan usid sekunda, so akan terjadi zigot. Okey, akan jadi zigot. So zigot ni akan membahagi dan dia akan jadi embrio. So embrio tu dia akan menempel pada embrio tu dia akan menempel pada dinding endometrium yang tebal. Okey, so itu adalah sebab kenapa endometrium ni dia kena tebal. Kenapa dia kena tebal? Sebab dia kena bersedia kalau ada embrio yang akan menempel. Okey, so embrio dia akan menempel dekat endometrium dan endometrium tu kena kaya dengan salur darah. Sebab nutrien, makanan daripada mak, oksigen daripada mak nak mengalir ke embrio melalui salur darah. Okey, ini kes kalau ada sperma. Okey, kalau tak ada sperma, apa yang berlaku? Okey, saya padam. Kalau tak ada sperma, maksudnya tak adalah embrio. Okey, maksudnya tak ada embrio. So bila tak ada embrio, so endometrium ni dia tak ada fungsi lah. Kenapa dia nak jadi tebal? Okey, so kalau tak ada embrio, endometrium ni akan jatuh ataupun akan luruh sebagai darah haid. Okey, dia akan luruh sebagai darah haid ataupun menstruation. Okey, so bila darah tu dah jatuh, dinding endometrium ni dia tak jadi tebal lah, dia dah jadi nipis. Okey, sebab dia dah jatuh sebagai darah haid. Okey, dinding endometrium dah jadi nipis. Okey, so darah haid ni akan keluar bersama-sama dengan usid sekunda yang tidak disenyawakan ni. Okey, so bila tak ada sperma, usid sekunda ni akan mati dan dia akan keluar bersama darah haid. Okey, boleh faham tak kat sini? Okey, itu secara ringkas lah. Okey, so kita tengok balik. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, okey, usid sekunda akan mati, endometrium akan terurai. Okey, terurai ni sama maksud dengan jatuh tadilah. Okey, so yang tadi kan saya sebut jatuh. So awak boleh juga cakap endometrium tadi akan terurai. Okey, terurai dan luruh sebagai darah haid. Ini menyebabkan pendarahan iaitu haid.
Okey, sama macam saya explain tadi. Next, kita tengok fungsi hormon dalam kitar head. So ada 4 hormon yang terlibat dalam kitaran head. So antara hormon yang terlibat adalah hormon perangsang folikel ataupun FSH, hormon pelutinan ataupun LH short formnya. So nanti dalam exam awak boleh guna singkatan. Awak tak perlu tulis panjang hormon perangsang folikel ni. Awak boleh tulis singkatan saja, short form saja, FSH dan juga LH. Boleh guna. Okay. Next, lagi hormon yang terlibat dalam kitar head adalah estrogen dan juga progesteron. Okay, so kita tengok satu-satu dia punya fungsi setiap satu. Okay, so dua hormon ni FSH dan juga LH dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Okay, dan hormon estrogen dan juga progesteron dirembeskan oleh ovari. Maksud dirembeskan tu dikeluarkan. Okay, hormon estrogen dan juga progesteron dikeluarkan oleh ovari. Okay, ataupun perkataan yang betulnya adalah dirembeskan. Okay, so kita tengok apa fungsi hormon FSH. Okay, so dia untuk merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. Okay, kat sini ada huruf F. F bermaksud folikel. Okay, so dia adalah hormon untuk merangsang perkembangan folikel. Okay, so macam awak dah belajar ni, dalam oogenesis, folikel tu akan berkembang daripada folikel primer, lepas tu dia akan berkembang jadi folikel sekunder, lepas tu dia akan jadi folikel graft. So perkembangan dia tu dirangsang oleh hormon FSH. Okay, dan hormon FSH ni juga untuk merangsang perembesan estrogen. Dia akan menggalakkan supaya estrogen dikeluarkan. Seterusnya hormon LH. Okay, hormon LH adalah untuk merangsang ovulasi supaya usid sekunder dikeluarkan daripada ovari. Dan lagi dia menyebabkan pembentukan corpus luteum. Okay, lagi dia merangsang perembesan progesteron. Dia merangsang supaya progesteron dikeluarkan ataupun dirembeskan. Seterusnya kita tengok estrogen. Apa fungsi estrogen? Untuk memulih dan memperbaiki endometrium serta merangsang penebalan endometrium. Okay, so estrogen ni bila endometrium tu jatuh sebagai darah haid, okay, estrogen ni akan bantu supaya endometrium tu diperbaiki semula, supaya endometrium tu dapat menebal semula. Okay, dan lagi estrogen merangsang perkembangan folikel sehingga mencapai kematangan. So estrogen ni dia akan menjadikan folikel tu menjadi matang. Okay, iaitu folikel graft. Seterusnya dia merangsang perembesan FSH dan juga LH sebelum ovulasi. Bermakna kalau estrogen tu tinggi, hormon estrogen tu tinggi, dia akan merangsang supaya FSH dan LH dirembeskan juga. Okay, tak apa, yang ni kita akan belajar lagi lebih detail kejap lagi. So progesteron, apa fungsi progesteron? Dia akan merangsang penebalan endometrium dengan menjadikannya tebal, berlipat-lipat dan kaya dengan salur darah. So hormon progesteron ni sangat penting untuk penebalan endometrium. Okey, bermakna selepas kitaran haid, dia akan bantu untuk menebalkan balik endometrium tu untuk ready kalau ada penempelan embrio. Okey, bersedia untuk penempelan embrio. Okey, progesteron akan merencat perembesan FSH dan juga LH untuk menyekat perkembangan folikel dan menghalang ovulasi. So apabila progesteron, hormon progesteron tertinggi, dia akan merencat rembesan FSH dan LH. So, apa maksud merencat? Dia akan menghentikan pengeluaran hormon FSH dan juga LH. Okey, so tak apa, kita akan tengok dalam kitaran haid.
Okey. So kita tengok yang ini. Okey, yang ini ada banyak graf. Okey, ada 3 graf. Okey, graf yang pertama adalah graf yang menunjukkan aras hormon. Okey, so awak tengok kat sini ada 4 jenis hormon. FSH, estrogen, LH dan progesteron. Okey, ini adalah graf aras hormon. Kalau awak tengok kat situ, aras hormon versus. Okey, so yang bawah ni adalah menunjukkan apa? Menunjukkan hari. Okey, so yang nombor 1 ni bermaksud hari pertama dalam kita haid. Yang nombor 2 ni hari kedua dalam kita haid sehinggalah hari ke-28 kitaran haid. So kita kan period sebulan sekali. So dalam kitaran haid ada 28 hari. Okey, seterusnya ini adalah gambar rajah yang menunjukkan perkembangan folikel bermula daripada hari pertama sehinggalah hari ke-28. Yang kat bawah pula adalah gambar rajah yang menunjukkan perubahan ketebalan endometrium daripada hari pertama kita haid sehinggalah hari ke-28 kitaran haid. Okey, 28 dia tak tulis. Okey, so semua ini kita akan relate sekejap lagi. Saya akan explain satu-satu. Okey, so awak jangan risau, awak jangan nampak benda ni complicated. Okey, so saya akan explain satu-satu. Okey, so kat atas ni ditulis hari kosong hingga hari ke-5. Bermakna hari kosong hingga hari ke-5 dalam kitaran haid. Okay, so dia tulis kat sini kosong. Bermakna sehari sebelum kitaran haid ada sesuatu yang berlaku. Okey, tak apa, kita baca satu-satu. Saya zoom in kan. Okey, sebelum kitaran haid bermula, kesemua hormon berada pada aras yang rendah. Okey, dengan ketiadaan rangsangan daripada progesteron dan estrogen, endometrium yang telah menebal akan luruh dan haid berlaku pada hari pertama. Okey, so kita tengok dekat graf. Okey, so kita tengok dekat sini. Ini adalah hari pertama dalam kita haid. Okey, so sebelum kita haid, bermakna sebelum kita haid kat sinilah. Okey, sebelum kita haid bermula, awak tengok aras hormon semuanya rendah. Okey, yang warna hijau tu hormon FSH, yang warna kuning tu hormon LH, yang warna pink tu hormon estrogen, yang warna purple tu hormon progesteron. Okey, keempat-empat hormon tu semua awak tengok graf dia rendah. Okey, bermakna semua hormon sebelum kita haid hormonnya rendah. Okey, saya buat anak panah ke bawah bermaksud hormonnya rendah. Okey, termasuklah hormon progesteron dan juga estrogen. So kita tahu dua hormon ini sangat penting untuk ketebalan endometrium. Kalau hormon progesteron dan estrogen ni rendah, endometrium akan menjadi nipis. Okey, bermaksud pada hari pertama sehingga hari ke-5, period akan berlaku ataupun haid akan berlaku. Bila haid berlaku, awak tengok ketebalan dia akan menurun. Ketebalan endometrium akan menurun. Okey, kenapa ketebalan endometrium akan menurun? Sebab endometrium tu dah terurai dan jatuh sebagai darah haid. Okey, sebab tu awak tengok endometriumnya jadi, ketebalannya jadi berkurang. Okey, so ini adalah hari pertama sehingga hari ke-5 dalam kita haid. So kebanyakan perempuan yang normal dia akan period sehingga 5 hari. Okey, so lepas period 5 hari, yang berlaku setelah itu
Okey, kita haid bermula sehari sebelum haid apabila hipotalamus merembes hormon perembes gonadotrofin ataupun singkatannya GnRH. Okay, bermaksud sehari sebelum kita period, hipotalamus akan mengeluarkan hormon GnRH. Okay, so ingat lagi tak hipotalamus kat mana? Hipotalamus dekat otak. Okay, so hipotalamus, lepas tu kat bawah dia ada kelenjar pituitary. Okay, so ini adalah hipotalamus. Okay, so sehari sebelum kita period, hipotalamus ni akan merembeskan hormon GnRH. Okay, so apa hormon GnRH ni akan buat? GnRH akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon perangsang folikel ataupun FSH dan juga hormon pelutinan ke dalam darah. Okey. So hormon GnRH ni akan merangsang kelenjar pituitary. Dia akan merangsang kelenjar pituitary supaya kelenjar pituitary ni merembeskan hormon FSH dan juga hormon LH. Okey, ke dalam aliran darah. Okey, ini saya lukis salur darah. Okey. Okey, dia akan merembes hormon LH dan FSH ke dalam salur darah. So FSH dan juga LH ni akan masuk dalam salur darah. Nak masuk dalam salur darah, dia nak pergi ke mana? Okey, so kedua-dua hormon ini akan pergi ke ovari. Okey, untuk apa dia pergi ke ovari? So awak kena ingat balik apa fungsi FSH dan juga LH ni. Okey, so saya tengok balik kat sini. Okay, FSH merangsang perkembangan folikel. So dia lah yang akan membuatkan folikel ni menjadi berkembang. Okay, daripada folikel primer jadi folikel sekunder, lepas tu jadi folikel graft. So dalam folikel primer, usik berkembang menjadi usik sekunder yang terkandung dalam folikel graft. Sel-sel folikel yang sedang berkembang akan merembeskan hormon estrogen. Okey, so saya tengok sini. Kita tengok kat sini. Perkembangan folikel. Okey. So bermakna bila GnRH dikeluarkan, dia akan merangsang supaya kelenjar pituitary mengeluarkan FSH dan juga LH. So FSH tu akan menyebabkan perkembangan folikel primer. Okey, dia akan berkembang, lepas tu dia akan jadi folikel sekunder. Okey, dan dia akan jadi folikel graft. Okey, so folikel ini dia akan mengeluarkan hormon estrogen. Folikel ni dia boleh mengeluarkan hormon estrogen. Okey, so disebabkan folikel ini mengeluarkan hormon estrogen, ini akan menjadikan hormon estrogen tu makin lama makin tinggi. Okey, so kalau awak tengok graf dekat atas, okey, awak tengok estrogen. So kalau awak tengok graf dia, dia semakin meningkat. Okey, so macam saya cakap tadi lah, kenapa dia meningkat? Sebab folikel ni dia mengeluarkan hormon estrogen apabila dia berkembang. So semakin berkembang folikel, semakin banyak hormon estrogen. Sebab tu kalau awak tengok ke atas, hormon estrogen makin naik. Okey, so ini awak tengok hormon estrogen makin naik. Yang ini hormon estrogen makin naik disebabkan folikel makin berkembang. Okey, lepas tu estrogen menggalakkan kematangan folikel serta memulihkan dan membaiki dinding
uterus. Okey, so estrogen tu akan menyebabkan folikel menjadi matang serta memulih dan memperbaiki dinding uterus. So kalau awak tengok so bila estrogen ni tinggi, so awak tengok pula gambar rajah endometrium. So estrogen ni akan menyebabkan endometrium akan menebal semula sebab estrogen akan memperbaiki dinding uterus. So awak tengok kat sini dinding uterus akan makin tebal disebabkan estrogen tu membaiki dan memulih ketebalan endometrium. Okay. Next. Seterusnya, kehadiran estrogen pada aras yang rendah merencatkan perembesan LH, FSH dan LH melalui mekanisme suap balik negatif, seterusnya menghalang perkembangan folikel baru. Okey, apa maksud kat sini? Bila estrogen pada aras yang rendah, dia akan merencatkan perembesan FSH dan juga LH. Merencatkan tu maksudnya dia akan stopkan, akan hentikan perembesan FSH dan LH. Bermakna di sini, kalau estrogen rendah, okay, rendah saya buat anak panah, estrogen yang rendah akan menghentikan perembesan FSH dan juga LH akan terhenti. Okey, estrogen rendah dia akan merencatkan FSH dan juga LH. Saya buat pangkah. Pangkah ni maksudnya dia akan stopkan rembesan FSH dan juga LH. So ini dikatakan mekanisme suap balik negatif. Okey, mekanisme suap balik negatif maksudnya estrogen rendah dia akan negatifkan FSH dan LH. Dia akan stopkan perembesan FSH dan LH supaya apa? Supaya dapat menghalang perkembangan folikel baru. So jika kalau tak ada FSH dan LH, maksudnya tiada folikel baru akan terbentuk. Okey, sebab FSH kan untuk perkembangan folikel. Kalau FSH tidak dikeluarkan, maksudnya tak ada folikel baru yang akan terbentuk. Okey, settle hari 0 sehingga 5. So kita tengok pula hari ke-6 hingga hari ke-14. So apa berlaku pada hari ke-6 hingga hari ke-14? Aras estrogen semakin meningkat dan memuncak pada hari ke-12, merangsang hipotalamus untuk merembes GnRH melalui suap balik positif. Aras GnRH yang tinggi seterusnya merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan lebih banyak FSH dan juga LH. So kita tengok kat sini, dia kata aras estrogen semakin meningkat. Yang macam saya kata tadilah, kenapa aras estrogen meningkat? Sebab folikel merembeskan estrogen. Okey. Dan aras estrogen ini akan makin meninggi, makin meningkat dan makin memuncak pada hari ke-12. Okey, so awak tengok graf. So kita tengok hari ke-12. Hari ke-12 estrogen tu makin meningkat. Okey. So lepas tu apa yang berlaku? Ini akan merangsang hipotalamus untuk merembes GnRH. So bermakna pada hari ke-12, sekali lagi pada hari ke-12 GnRH akan dikeluarkan oleh hipotalamus. Dan hipotalamus ni akan merangsang pituitary untuk merembeskan FSH dan juga LH. Dan apa yang berlaku? Aras LH akan meningkat sehingga mencapai kemuncak pada hari ke-13
dan merangsang ovulasi pada hari ke-14 dan usid sekunda dibebaskan daripada folikel graf. So kita tengok dekat sini. Pada hari ke-13, pada hari ke-13, LH ni dia akan memuncak. Awak tengok grafnya tinggi. Hormon LH tu tinggi pada hari ke-13. So, ini akan menyebabkan ovulasi berlaku pada hari ke-14. Kita ovulasi, kita tengok graf yang bawah. Pada hari ke-14, ovulasi akan berlaku. Ovulasi akan berlaku pada hari ke-14. Ingat lagi tak apa maksud ovulasi? Maksud ovulasi adalah usid sekunda keluar daripada ovari. Usid sekunda keluar daripada ovari pada hari ke-14. So, apa yang menyebabkan usid sekunda keluar pada hari ke-14 adalah disebabkan hormon LH ni dia merangsang proses ovulasi. So, awak kena ingat proses ovulasi tu terjadi pada hari ke-14. Tu apa yang berlaku pada follicle graph apabila dia dah keluarkan usid sekunda? Follicle graph tu akan jadi corpus luteum. Yang ni saya dah ceritakan sebelum ni. Dia akan jadi corpus luteum. Next kita tengok hari ke-15 hingga hari ke-21. Corpus luteum dirangsang oleh LH untuk merembes hormon progesteron dan estrogen. So awak tengok kat sini. LH tu dia akan merangsang supaya corpus luteum ni mengeluarkan hormon progesteron dan hormon estrogen. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen. So, bila corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen, aras progesteron dan estrogen akan menjadi meningkat. Aras progesteron dan estrogen akan jadi tinggi sebab corpus luteum merembeskan progesteron dan estrogen. So, awak tengok kat sini. Progesteron dia punya aras jadi tinggi. Dan juga yang warna pink tu. Yang warna pink ni adalah estrogen. So, dua-dua hormon ni dia tinggi. Sebab dua-dua hormon ini dikeluarkan oleh corpus luteum. Boleh faham? So kita patah balik kat sini. Bila progesteron dan estrogen tu tinggi, gabungan progesteron dan estrogen akan merencat rembesan FSH dan juga LH oleh hypothalamus melalui mekanisme suap balik negatif untuk menghalang perkembangan folikel yang baru. So, apabila progesteron dengan estrogen tu tinggi, dia akan merencat rembesan FSH dan juga LH. Ini bermakna kalau progesteron dan estrogen tinggi, dia akan menyebabkan FSH dan LH terhenti. Terhenti, saya buat pangkah. So, ini kita panggil mekanisme suap balik negatif. Bermakna bila progesteron dan estrogen tu tinggi, dia akan negatifkan perembesan FSH dan juga LH. So kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik negatif. So bila FSH tak ada, so tak adalah folikel baru yang akan terbentuk. So bila progesteron tu tinggi, progesteron merangsang endometrium menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Ini adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. So kita tengok graf. So kita tengok kat sini, bila progesteron dengan estrogen ni
tinggi, so dia akan menyebabkan endometrium menjadi tebal. So awak tengok graf endometrium. So dekat bawah endometrium akan jadi tebal. Okay, so awak tengok endometrium dia makin naik, makin naik, makin naik. Ini menunjukkan endometrium menjadi tebal, menjadi tebal, menjadi tebal. So tadi kan saya dah ceritakan fungsi progesteron adalah untuk menebalkan endometrium, untuk bersedia kalau ada embrio yang akan menempel. Okay. Next, kita tengok hari ke 22 hingga hari ke 28. Okay, hari ke-22 hingga hari ke-28, apa yang berlaku? Jika persenyawaan tidak berlaku, penurunan aras LH menyebabkan corpus luteum merosot, maka rembesan hormon progesteron dan estrogen dihentikan. Okey, yang ni kalau maksudnya kalau tak ada persenyawaan. Jika tiada persenyawaan, bermakna kalau tak ada sperma, penurunan aras LH. Kalau tak ada sperma, hormon LH akan menurun. Bila hormon LH menurun, ini akan mengakibatkan corpus luteum merosot. Okey. So, kalau corpus luteum merosot, rembesan hormon progesteron dan estrogen dihentikan. Okey, kita tengok kat sini. Kalau tak ada persenyawaan. Okey, kalau tak ada persenyawaan, hormon LH akan menurun dan corpus luteum akan merosot. So, awak tengok dia makin kecil, makin kecil, makin kecil dan corpus luteum akan mati. So, bila corpus luteum mati, okey, saya cerita tadi, corpus luteum ni dia boleh mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen. Tetapi kalau corpus luteum ni merosot, maksudnya nanti dia mati, so tak adalah corpus luteum yang akan merembeskan hormon progesteron dan juga estrogen. Okey, saya ulang. Kalau corpus luteum ni merosot, maka tak adalah yang merembeskan progesteron dan juga estrogen sebab corpus luteum tu dah mati. Okey. So yang ni makin kecil menunjukkan dia akan merosot. So kalau awak tengok ke atas, bila corpus luteum tu merosot, hormon progesteron akan menurun. Estrogen pun akan menurun. So apa yang berlaku kalau progesteron dengan estrogen menurun? Okey, so kalau progesteron akan menurun, kita head akan berlaku sekali lagi. Okey, so kita head akan berlaku sekali lagi. Sebab bila hormon progesteron dan estrogen tak ada, dinding endometrium akan terurai dan jatuh sebagai darah head. Okey. Kita tengok kat sini. Tanpa rangsangan daripada progesteron dan estrogen, endometrium akan luruh dan head berlaku. So, ulang balik. Kita head daripada hari kosong sehingga hari ke-5. Aras progesteron dan estrogen yang rendah tidak lagi merencat hypothalamus dan kelenjar pituitary, maka GnRH dirembes semula dan seterusnya merangsang rembesan FSH dan LH. Kita head yang baru bermula dengan perkembangan folikel baru. Bermakna dia kata aras progesteron dan estrogen rendah. So bila progesteron dengan estrogen rendah, so dia tidak lagi merencat pengeluaran FSH dan juga LH. So bila progesteron dengan estrogen rendah, FSH dan juga LH akan dikeluarkan. So bila FSH dikeluarkan, maka ada folikel baru yang akan terbentuk. Kita head bermula dengan perkembangan folikel yang baru. Tetapi jika persenyawaan berlaku, maksudnya jika ada sperma, corpus luteum terus berkembang, maka progesteron dan estrogen terus dirembes.
Ini menyebabkan endometrium terus menebal bagi menyokong perkembangan fetus. Okey. So yang ni kalau kes ada sperma. Okey. Kalau tak ada sperma, corpus luteum ni akan merosot. Okey, corpus luteum merosot kalau tak ada sperma ataupun tak ada persenyawaan. Tetapi kalau kes ada persenyawaan, okey, bermakna ada sperma yang masuk dalam usid sekunda. Kalau ada persenyawaan, corpus luteum tak akan merosot dan dia akan berkembang. Dia akan berkembang dan dia akan terus mengeluarkan progesteron dan juga estrogen. So, bila progesteron dan estrogen ada, endometrium akan terus tebal dan tebal. Untuk apa? Untuk bersedia kalau ada embrio yang menempel pada dinding endometrium. Dia nak bersedia kalau ada embrio yang menempel dekat endometrium. Sebab tu dia kena tebal. Okey. So saya harap awak faham lah daripada penerangan saya ni. So nanti kalau awak tak faham, awak boleh tengok balik, boleh rewind balik lah apa yang saya cerita ni.